rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa afdhalus salah wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita rafa'kan yang telah memberikan kita masa dan kesempatan, yang telah memberikan kita kelapangan masa dan juga nikmat iman dan Islam, dan terutama nikmat nyawa yang kita masih hidup dalam musim COVID-19 ni. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan hari ni hari pertama kita berkuliah, maknanya sepanjang PKP lah ni pertama. Ya. Berbulan jugalah kan. Mudah-mudahan kita tak ada kuliah online, kita ada kuliah online. Jadi mudah-mudahan tetap kita tambahkan ilmu di dada kita dan kita teruskan perbahasan kita dengan buku Rahsia Wanita Syurga di muka surat 181. Lama ni kita tinggal beberapa bulan kan. Buka-buka tengok tajuk tips menjauhkan diri dari dosa mengumpat kan. Buka-buka pasal mengumpat kan. Sebab kita dah bincang dulu lah kan sebelum PKP. Bab ni adalah bab mengumpat, dan mungkin dalam PKP duduk kat rumah kan sebelum mula bekerja ni, macam-macam lah cerita-cerita yang kita bercerita dengan keluarga kita tu. Kita boleh ulang kaji balik kan. Yang kita duduk kat rumah lama-lama bersembang-sembang tu, ada tak di antaranya yang dikatakan sebagai mengumpat. Baik, bila kembali kerja pun sama, kita jumpa balik kawan-kawan kita yang geng-geng mengumpat dulu pun mungkin jumpa semula kan. Mudah-mudahan kita tak ulang lah kan dosa dan kesilapan yang lalu. Dan kita nak tengok sekarang ni, mungkin sebelum ni kalau saya ingat ada yang tanya macam mana cara nak mengelak kan, kalau misal kata orang mengumpat ataupun kita sendiri tak mahu mengumpat, macam mana cara nak elak. Jadi ni kita ada tips, dan sebenarnya tips ni telah pun diberikan oleh para ulama kan, macam mana kaedah dia ya. Baik, dalam tips ni yang kita akan bincang ada dua sudut pandang ataupun dua bahagian. Bahagian pertama, bahagian orang yang mengumpat gitu. Orang yang mengumpat, maknanya kalau kita, macam mana cara kita nak elak diri kita daripada mengumpat. Dan bahagian yang kedua adalah orang yang mendengar orang lain mengumpat. Sebab isu dia, kedua-dua ni dapat dosa yang sama. Jadi yang mengumpat pun dosa yang sama, yang dengar pun dosa yang sama. Walaupun yang dengar tu diam je, tak cakap apa-apa. Jadi sebab dapat dosa yang sama, maka kita nak elak dua-dua sekali. Jadi sebab tu kita bincangkan tips, tak cukup sekadar kita yang berhenti mengumpat, tapi juga kita nak belajar macam mana cara supaya kalau ada orang yang mengumpat, kita boleh elakkan diri ya. Baik, jadi kita tengok dulu perkara yang pertama di muka surat 182 menjauhkan diri dari menjadi orang yang mengumpat. Jadi tips dia dua je dalam bentuk anak panah nampak bentuk tu. Yang pertama, bermuhasabah dengan apa yang telah lalu, dan kemudian selesaikan punca masalah. Maksudnya ni cari punca masalah dan lepas tu selesaikan punca masalah. Maksudnya punca kenapa kita mengumpat. Lepas tu selesaikan punca ni. Inilah punca asal dia. Kalau kita mengumpat sekadar berhenti sekali-sekala tapi punca kita tak buang, dia akan berlaku lagi berulang-berulang. Dan kemudian yang kedua, fikirkan tujuan hidup yang sebenar dan fokus pada matlamat. Sebab apa? Sebab sebenarnya bila kita mengumpat, sebenarnya kita hilang fokus. Kita silap matlamat gitu kan. Kita kan hidup ni ada matlamat. Tapi bila kita mula leka dengan apa yang orang buat kat kita, kita mula leka dengan memandang segala kelemahan-kelemahan orang lain. Kan mengumpat ni kan benda tu yang kita buat kan. Kita pandang kelemahan orang, kita cerita kat orang lain. Itu kan kelalaian dalam kehidupan. Jadi maknanya kesilapannya adalah kita tak fokus dengan hala tuju hidup kita yang sebenar. Jadi maknanya dua poin ni tipsnya adalah kita kata look to the past, back to the past, look to the future. The past and the future. The past apa? Yang dah lepas tu, apa pengalaman kita berdasarkan
mengumpat yang kita pernah buat tu puncanya apa gitu. Nanti kita akan tengok detail antara contoh-contoh punca dia untuk kita kenal pastilah yang mana satu. Dan semua pernah mengumpat kan? Susah nak jawab tapi tak apalah, ngaku dalam hati je lah. Sebab kalau tak ngaku susah juga. Bila tak ngaku, kita takkan berubah kan? Biasanya wanita ni sangat-sangat terdedah untuk mengumpat kan? Kenapa wanita? Laki pun sama. Memang ada yang kata laki kalau mengumpat lagi dahsyat. Ya, laki kalau mengumpat, sekali mengumpat Donald Trump kan? Sekali mengumpat angkasawan, sekali mengumpat dia kalau mengumpat yang besar-besar tu. Kalau orang perempuan mengumpat jiran sebelah, orang depan rumah, kawan pejabat sebelah kan? Dia kecil-kecil tu, tapi sama je isunya mengumpat. Cuma kenapa saya katakan wanita lebih terdedah? Sebab ada faktor-faktor yang banyak pada wanita, antaranya emosi kan? Emosi tu yang buat akhirnya kita tu jadi tak boleh nak kawal gitu kan? Bila kita tak boleh nak kawal emosi, dan kemudian emosi itu diiringi dengan kita punya sifat malu dan takut gitu. Dan itu kan dominan pada wanita. Maksudnya misal dimarah oleh bos, orang lelaki bagi yang berani lah, normal kita kata kebanyakan orang lelaki dia berani untuk gaduh semula. Tapi kalau orang perempuan memang tak berani lah. Tapi sakit hati, ada emosi tu kan, emosinya sakit hati tapi tak berani nak lawan balik. Jadi cara dia balik mengumpat. Itu yang kita belajar dari awal dulu kan. Apakah faktor yang menyebabkan wanita itu selalu melakukan dosa? Itu faktornya adalah daripada sifat yang ada pada wanita. 3 sifat asas yang ada pada wanita. Salah satunya adalah wanita tu ada jiwa yang halus. Ingat lagi bab pertama dulu kan? Bab pertama ni saya pun tak tahulah tahun bila kita belajar kan? Jiwa yang halus yang ada pada wanita tu menyebabkan wanita tu mudah terasa hati, mudah sensitif, mudah makan hati. Perasaan-perasaan tu yang kalau kita tak mampu kawal, maka dia boleh bawa kepada dosa, dan antaranya adalah dosa mengumpat. Jadi maksudnya kenapa kita jadi mengumpat? Salah satunya sebab emosi kita tu cepat. Contoh kan, kalau ada orang lalu depan kita, dia tak pandang muka kita, itu je, dia tak pandang. Atau musim COVID-19 ni kan, kita salam macam ni kan tak boleh salam tangan kan. Ada yang terasa hati, dia kata sombong dah sampai tak mau salam tangan, padahal dia tak baca berita, dan dia tak dengar berita, dia tak tahu tak boleh salam tangan sekarang ni. Raya-raya pergi rumah dia gitu kan, budak-budak pun gitu kan, budak yang tak ikut skema je yang pergi salam kan. Jadi akhirnya kita sensitif gitu kan. Ataupun kadang-kadang ada juga dengan sanak saudara, dengan adik-beradik kan, dalam keluarga tu tiba-tiba nak salam macam tu juga, tak nak salam pegang tangan. Kita kata alah adik-beradik takut sangat kita pun terasa hati kan. Ada yang ada masalah kan. Jadi keluarga tu kata alah takkanlah sama-sama keluarga pun nak buat macam tu kan. Jadi akhirnya dengan kita kata emosi-emosi yang seumpama ni kadang-kadang mendatangkan masalah maksiat di belakang. Maksiat tu lah antaranya mengumpat. Mak ke depan kadang diam, dia tak berani nak melawan, tak berani nak jawab apa-apa, tapi nanti balik masuk bilik mengumpat kan. Itu yang kita kata kita nak belajar macam mana cara untuk kita nak mengatasi benda-benda macam ni kan. Ini yang kita kata yang special ada pada wanita lah kan. Orang lelaki kadang macam tu dia boleh jawab, dia berani je kan. Jadi walaupun ada juga orang lelaki yang tak berani, tapi kita kata ni kaedah umumnya. Baik, sekarang kita nak tengok point kan. Contoh-contoh ataupun antara punca-punca yang menyebabkan kita mengumpat. Baik, nombor 1 muka surat 182 kan? Antaranya nombor 1, dorongan untuk meredakan kemarahan, melepaskan tekanan dan kebencian. Baik, sebagai insan yang punya jiwa dan perasaan, mengumpat adalah salah satu kebiasaan yang sangat gemar dilakukan kerana ia boleh melepaskan tekanan dan memuaskan hati, kerana menganggap ia boleh melepaskan tekanan dan memuaskan hati. Namun, ia sebenarnya bukanlah jalan penyelesaian masalah terbaik bagi mereka yang beriman. Bahkan ia hanya meredakan perasaan seketika, kemudian perasaan itu akan kembali bergolak tatkala disentuh oleh peristiwa lain yang menyakitkan. Justru, ubat sebenar untuk menenangkan jiwa bukanlah dengan melakukan dosa lain yang menambah kotornya hati manusia. Ingatlah bahawa setiap kata-kata umpatan yang diungkap itu sudah pasti dicatat sebagai amal keburukan. Sedangkan perasaan marah, benci dan tertekan itu belum pasti hilang dengan mengumpat.
Bahkan realiti membuktikan bahawa orang yang selalu mengumpat ini mempunyai jiwa yang penuh kebencian dan mudah tertekan tanpa berkesudahan. Dia seharusnya ingat bahawa setiap baik kata yang diungkapkannya akan dicatat oleh malaikat di kanan dan kirinya. Dalam surah Qaf ayat 18, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Baik, dalam poin ni, baik, boleh check lah kita masing-masing. Kadang-kadang kita mengumpat sebab kita nak lepaskan perasaan marah, kita nak lepaskan tekanan, kita nak melepaskan kebencian yang tak boleh kita lepaskan di depan orang tu. Baik, pernah tak berlaku dalam diri kita, misal kena marah dengan bos, tak boleh nak marah bos balik, nanti kena buang kerja, nanti kena potong gaji, kan? Jadi kita pun diam, tapi balik kita cerita kat suami, melepaskan kebencian, kan? Benci dekat bos, kan? Melepaskan kemarahan yang tadi tak boleh nak marah, balik kita marah, kita marah-marah, apalah bos kita ni tadi, tapi kita cerita kat orang lain, itu ngumpat tu. Atau yang bergaduh dengan suami, kan? Suami isteri bergaduh, dia datang cari ustazah, kan? Bercerita, kita ni bagilah solusi. Ini biasa pengalaman juga, kan? Kita bagi solusi, bertambah lagi cerita dia, tambah, tak sudah-sudah. Akhirnya saya tanya, sebenarnya nak apa? Sebenarnya nak lepas perasaan. Kalau nak lepas perasaan, tak maaf lah, saya bukan tempatnya, kan? Sebab bila lepas perasaan, kita yang mendengar jatuh dosa juga. Ada juga yang bila tak sudah-sudah, akhirnya dah, saya pun minta izin balik. Rupanya dia kata, lega dapat cerita. Rupanya nak lepas perasaan. Dan yang ni yang ramai orang beranggapan, bila kita melepaskan perasaan gitu, kita boleh hilang stres. Betul kan? Ramai yang rasa macam tu. Yang menganggap bila kita tertekan, kita kena cerita kat orang. Mungkin ramai yang buat yang tu. Dia rasa boleh cerita lega. Baik, sekarang hakikat kita nak tengok. Islam tak ajar cara macam tu. Sebab bila kita lepaskan, dia mungkin lega untuk seketika, tapi adakah sikap kita akan berubah? Maksudnya, kita kan jadi macam tu sebab kita sensitif tadi, kan? Ada masalah yang mungkin buat kita terasa hati. Kita pun lepaskan perasaan kat orang sebab kita sakit hati tadi, kan? Lepas tu sakit hati kita tu mungkin berulang lagi sebab kita punya hati tu yang ada masalah sebenarnya, kan? Jadi bila kita duk lepas, sedangkan hati kita tu ada masalah pada terlalu sensitif. Baik, sekarang ni sebenarnya yang buat kita sakit hati bukan orang, tapi kita sendiri. Tak ada siapa pun boleh menyakiti hati kita melainkan kita sendiri. Habis macam mana orang tu yang sakitkan hati kita? Orang tu yang cakap leza-leza, kita sakit hati lah. Tak, kita sakit hati sebab kita yang sakitkan hati kita. Azan kuat, dia berhenti jap.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Baik. Tadi kita katakan kalau orang sakitkan hati kita, bukan orang tu yang sakitkan hati kita, tapi kita yang sakitkan hati kita sendiri. Macam mana tu? Baik, kita buat gambaran macam ni. Menghadapi seorang anak yang sama, mak sakit hati, bapa tak ada apa-apa. Biasa tak? Maksudnya apa? Perangai anak yang sama, perangai yang sama, dia tengah buat perangai yang sama. Mak sakitnya hati sampai masuk bilik nangis. Anak buat macam ni, bapa kata bukan ada apa pun. Dan memang sebenarnya fitrahnya orang lelaki jiwa dia macam tu lah. Dia emosi dia kurang kan, EQ dia kurang kan. Bila EQ dia kurang, memang dia kurang lah terasa hati, dia lambat nak faham gitu kalau buat perasaan. Dan ada kelebihan dan kekurangan lah. Ini bukan kita katakan sebagai kelemahan wanita, tak. Tapi sekarang ni kita perlu belajar bagaimana kita nak mengendalikan emosi ni. Jadi maksudnya memang bukan perbuatan dia lah yang menyakitkan hati, tapi perasaan kita sendiri yang buat kita sakit hati. Itu analogi yang paling mudah lah, kalau kita nak tengok kan. Saya ingat dulu masa saya sekolah kan, ada dalam kelas saya tu ada seorang guru praktikal perempuan. Dia praktikal lah, suara dia pelan kan. Dia baru mula mengajar first time. Masuk kelas kami, masa tu pelajar nakal kan. Bila nakal, bising kan, tak dengar dia cakap dengan suara dia pelan, orang tak dengar dia cakap apa. Akhirnya dia menangis. Nangis merajuk, tak mau masuk kelas dah. Ada seorang lagi cikgu matematik kami masuk kelas, murid yang sama, perangai yang sama, tapi dia boleh ngajar je buat tak tahu. Lepas tu dia kata, okey sekarang salin buat latihan, dah siap hantar depan. Yang tak, lepas tu habis masa, okey masa dah habis, siapa tak siap hantar bilik guru. Dia balik, besok masuk lagi. Tak ada perasaan apa pun. Tak ada kata nak terasa hati ke apa, tak ada. Jadi maksudnya menghadapi manusia yang sama, tapi ada respon yang berbeza. Yang memang bezalah. Tadi guru perempuan, yang ni laki, memang laki dia kurang sikit emosi kan. Cuma dia adalah kelemahan di bahagian lain. Tapi bagi kita wanita, bila kita banyak emosi gitu, maka itu satu mujahadah untuk kita, dan pahalanya sangat besar kalau kita dapat melawan perasaan tu. Sebab itu bagi wanita sebenarnya ibadahnya cukup mudah. Ada orang yang bertanya, dia kata orang lelaki ni banyak peluang untuk buat ibadah, orang perempuan ni macam banyak terhalang. Contoh nak pergi masjid, sekarang yang boleh pergi masjid lelaki je, tu pun sebahagian. Perempuan confirm tak boleh lah kan. Maknanya orang lelaki je ada peluang. Ni sembahyang Jumaat ni siapa yang register je dapat kan. Itu pun yang dah daftar beberapa minggu yang lepas kan. Kita memang pergilah register berbulan-bulan pun memang tak akan dapat, sebab perempuan kan. Ini untuk solat Jumaat saja. Jadi maksudnya ada peluang-peluang ibadah yang kita tak dapat, kita kata kan. Solat nak jadi imam memang tak boleh kalau tak ada. Kalau ada je orang lelaki seorang, walaupun seorang lelaki tu tak reti apa-apa, walaupun ada ustazah kat situ sekalipun, tetap orang lelaki tu kena jadi imam. Perempuan tak dapat, tak boleh. Nak pergi umrah, duit dah cukup dah, tapi tak ada mahram, tak boleh pergi. Kita rasa banyak terhalang, tapi sebenarnya ibadah bagi wanita itu dah ada sejak sedia kala. Maksudnya Allah dah bagi kepada kita pahala-pahala ibadah tu kan. Contohnya kita ada niat saja untuk pergi umrah, Allah dah bagi pahala kan. Bagi wanita yang menggalakkan ataupun mendorong untuk suami dia pergi ke masjid, dia tak pergi masjid, dia dapat pahala sama macam orang pergi masjid kan. Jadi sama juga orang lelaki duduk diam-diam, dia tak ada pahala apa-apa sebab dia tak buat apa-apa, dia duduk je. Tapi bagi wanita duduk diam-diam, kadang-kadang sedang berperang dengan emosinya, dapat pahala. Tengah duduk diam tu, tiba-tiba tengok berkerut, tiba-tiba tangan ni duduk genggam kan. Tiba-tiba tengok serius macam je, tapi duduk diam seorang-seorang je. Rupanya tengah perang kan, perang dalam diri dia. Sebab itu jihad bagi lelaki, perang di jalan Allah, betul-betul angkat pedang. Tapi jihad bagi wanita sekadar pergi haji. Kalau orang lelaki dengar pergi haji, kalau mati di masa mengerjakan haji dapat mati syahid, itulah jihad bagi wanita. Kalau orang lelaki dengar, alah pergi haji senang je, takkan nak pergi berjalan tawaf sa'i, apa yang susah sangat. Rupanya pada wanita itu sangat susah. Bukan susah pada berjalan dia tu emosi nak kawal. Sebab apa kan, masa haji tu nak dapat haji yang mabrur adalah dengan kaedah kita kawal lisan kita. Itu yang cukup susah untuk orang perempuan, nak kawal mulut kan. Kena banyak sabar. Susah orang perempuan nak sabar banyak
kan? Nak bersesak-sesak orang lelaki mungkin kalau katalah sampai-sampai hotel penuh, tak ada hotel pun dia tak ada masalah nak tidur kat masjid. Orang perempuan mula nak merungut. Macam mana ni nak salin baju susah, nak baring pun susah, apa semua susah. Kan, nak pergi bilik air semua susah. Mula. Jadi maknanya di situlah perjuangan kita. Jadi dalam bab nak tahan mengumpat pun memang menahan emosi, itulah perjuangan kita. Jadi Allah dah bagi kita ibadah-ibadah yang sedia ada dengan kaedah kita berusaha dan belajar untuk mengawal emosi kita. Jadi maknanya kalau ada rasa benci pada orang, jangan lepaskan kepada orang lain. Ada rasa nak marah pada orang, jangan lepaskan kemarahan tu pada orang lain. Kan? Ada rasa tertekan dengan satu perbuatan orang lain, jangan lepaskan pada orang lain. Sebab bila kita lepaskan, maka itu jatuh mengumpat. Itu tidak termasuk mengumpat yang dibolehkan. Dia ada mengumpat yang dibolehkan, tapi kalau untuk melepaskan perasaan tak masuk. Memang berdosa. Kan? Habis macam mana? Tertekan ni. Tak, yang perlu diubah adalah hati kita. Yang perlu diperbaiki adalah hati kita. Saya ambil satu konsep ini yang cukup menyenangkan hati para ulama-ulama yang kebanyakan ulama-ulama sufi yang cuba untuk menyucikan hati, menyucikan diri. Yang paling menggembirakan mereka itu adalah apabila mereka dihina, apabila ditekan, apabila dimarahi pada perkara yang tidak sepatutnya. Kenapa yang buat mereka happy, gembira? Kenapa? Sebab benda-benda seumpama itulah yang membuatkan akhirnya hati mereka tawaduk. Dan saya suka untuk kita amalkan sama-sama. Saya juga sama-sama usaha untuk mengamalkan benda tu. Maknanya salah satu kisah kita ambil Imam Ibrahim bin Adham. Satu ketika beliau dah singgah di satu masjid dalam keadaan kakinya sakit. Masa tu sakit, dia tak boleh jalan dengan baik, jadi dia rehat di masjid. Rupanya masjid tu dia tutup kalau bukan waktu solat. Jadi habis waktu solat, AJK masjid nak tutup. Bila nak tutup masjid, dia suruh dia keluar. Dia tak nak keluar sebab dia kata kaki saya sakit. Orang tu kata tak boleh, dia kena halau. Dia kata sekarang kena keluar juga. Orang tu tak tahu siapa orang ni. Dia ni ulama besar ni. Orang tu tak kenal ini Ibrahim bin Adham. Kan dulu tak ada Twitter, tak ada Facebook kan, tak ada YouTube kan. Jadi orang glamour pun orang tak kenal kan? Jadi dihalau-halau dengan sedahsyat-dahsyatnya. Orang ni tak mau, dia kutuk-kutuk sumpah serana. Dia kata saya susah nak jalan, kaki saya sakit. Akhirnya diseret lelaki tu, diseret Imam Ibrahim bin Adham sampai keluar dari masjid. Bayangkan dia ni kalau ibaratnya kita seorang kita kata figure terkenal di dunia, tiba-tiba kena halau masjid macam tu saja. Bahkan bukan dalam keadaan biasa-biasa, tapi diseret keluar dalam keadaan kaki dia sakit, tak boleh berjalan. Dan apa yang dia sebutkan, Ibrahim bin Adham katakan, dia ceritakan peristiwa dan dia katakan itulah saat yang paling membahagiakan aku. Kalau kita lah kena macam tu, balik mengumpat tak? Jadi kita cuba pasang mind setting yang macam ni untuk baiki hati kita. Kenapa dia kata itulah saat yang paling membahagiakan aku? Sebab dia kata sebab itulah saat aku dicaci dan dihina sehingga membuatkan aku merasakan bahawa aku hanyalah manusia biasa. Jadi kita mencari peluang tu. Sebab tu saya antaranya kalau yang peluang yang saya dapat, yang saya usahakan buat niaga online, orang tak kenal kita siapa Sebab saya nak cari peluang untuk dicaci maki macam ni susah dalam keadaan orang kenal. Orang kalau tahu, sebab tu saya pergi mana-mana saya tak suka kenalkan diri sebagai ustazah. Jadi orang tak kenal dia panggil akak ke makcik ke kan. Tapi kalau dia tahu je ustazah, perangai berubah. Itu automatik. Jadi sebab tu saya cakap dengan suami saya, kalau pergi mana-mana tak payahlah cerita saya ustazah. Orang bukan kenal saya pun, saya bukan ustazah glamour pun kan. Biasa-biasa je. Jadi sebab bila sebut je ustazah, orang jadi terus berubah perangai, terus jadi baik lah kan? Jadi saya nak normal, saya adalah manusia biasa. Orang akan treat saya macam manusia biasa. Kalau dia rasa nak marah, dia marah saya kan? Jadi kalau berniaga online, orang tak kenal saya, jadi saya biasa dimarahi online. Secara online dimarahi pada benda-benda yang bukan kesalahan saya. Biasalah customer ni kan suka marah-marah kan. Dia marah walaupun salah tu salah dia. Yang pernah dia kutuk-kutuk marah-marah sebelum dia tahu cerita sebenar kan. Dia kata saya tak post barang, padahal dah post, cuma sana tak scan je. Tapi dia kutuk-kutuk dengan bahasa kasar. Okey, pada saya ini satu nikmat gitu. Jadi itu di situlah kita belajar nikmat di mana kita jangan selalu berada di atas. Kadang-kadang bila kedudukan kita dah terlalu lama di atas, menjadi ibu dimuliakan oleh anak-anak kan? Kita jadi pekerja, staff, mungkin orang atasan dimuliakan oleh orang-orang bawahan
kan? Atau mungkin staf biasa pun tapi kawan-kawan memuliakan kita, tak ada orang nak kutuk dan menghina kita. Bila terlalu lama kita berada di atas, itu bahaya untuk hati kita. Maknanya sampailah akhirnya kita merasa kita ni orang baik. Kita rasa kita bukan kita tak perlukan orang lain. Kita rasa kita ni kita hilang perasaan kita sebagai hamba gitu. Hamba Allah, kan? Perasaan humble sebagai hamba, kan? Itu kita nak tanamkan dalam hati kita. Baik. Jadi itu maknanya sekarang ni bila ada orang kutuk kita, maka itu satu nikmat. Sekarang ni kita jadi mengumpat, kita tertekan dengan kutukan orang lain, dengan kebencian, kemarahan orang kepada kita, sebab kita tu merasa kita tinggi, kita hebat, sampai kita tak layak untuk dimarahi seumpama tu. Jadi sekarang bila kita ambil tanggapan sebagaimana yang ulama lakukan ni, maka kita tak akan mengumpat, bahkan kita alhamdulillah, kita puji Allah, Allah datangkan ada manusia-manusia yang masih sanggup untuk mencerca kita. Ya? Ini memang susah sikit lah nak buat, kan? Tapi ini maknanya bagaimana kaedahnya kalau kita nak hindarkan daripada mengumpat disebabkan oleh tekanan-tekanan ni. Jadi tekanan, kemarahan, kebencian ni kita boleh hilangkan, yang maksudnya dengan kaedah hati kita tu yang kita tune. Mulai hari ni kita tak benci kalau orang benci kita. Kita tak rasa nak marah balik kalau orang marah kita, kan? Kita tak rasa tertekan kalau ada orang buat kita dengan sesuatu yang tak sepatutnya. Bahkan kita rasa bersyukur sebab dengan itu kita boleh merendahkan hati kita. Jadi itu kan tinggal lagi perbandingan kita. Kita nak bandingkan diri kita dengan siapa? Kita nak bandingkan keadaan kita dengan keadaan siapa? Kalau kita bandingkan keadaan kita dimarahi bos dengan keadaan kawan kita yang tak kena marah, memang kita akan rasa tak bersyukur. Tapi cuba bandingkan dengan, kalau saya suka bandingkan dengan ulama-ulama yang kadang-kadang bila dia tak pernah dimarahi oleh sesiapa, dia mencari peluang untuk dimarahi. Kan pernah Syekh Mutawalli Sya'rawi, ini seorang ahli tafsir Mesir, dia ada kitab tafsir sendiri. Baik, beliau adalah mudir sebuah mahat tahfiz. Siapa nak kutuk seorang mudir? Siapa yang nak, orang kata, yang berani untuk buat perangai pelik-pelik depan seorang mudir? Tak ada, kan? Jadi akhirnya apa yang beliau buat, beliau lakukan, bila terlalu banyak orang menyanjung dan memujinya, apa yang dia buat adalah dia pakai pakaian macam cleaner, kemudian dia pergi cuci tandas di madrasah dia sendiri. Dia orang tua, orang tengok ke belakang tak tahu itu mudir madrasah, duduk cuci tandas. Lepas tu orang marah-marah dia, kutuk-kutuk dia, cuci sini ni apa ni, cuci tak bersih, orang marah-marah. Dia senyap dia pergi cuci. Sebab apa? Maknanya dia mencari peluang untuk merendahkan hati dia balik. Kita lah kalau kena marah gitu, dah mula kita nak tolong cuci tandas ni pun mujur, kan? Jadi itu maknanya perbandingan kita. Jadi kan dalam keadaan tu, kalau kita menerima perbuatan orang ke atas kita dengan tanggapan seumpama tu, insya-Allah kita akan lebih lapang dada. Jadi ingat, maknanya kalau tertekan bukan cara dia lepaskan. Sebab kalau kita lepaskan dengan mengumpat, next time menghadapi benda yang sama, kita akan buat benda yang sama. Cuba tengok selama ni pengalaman hidup masing-masing. Setelah mengumpat, berhenti tak mengumpat sampai sekarang? Kau ulang-ulang lagi, kan? Sebab kita punya punca masalah tak selesai. Hati kita tu yang ada masalah, sensitif sangat gitu, kan? Cepat emosi gitu, itu tak selesai. Jadi akhirnya kita tu kalau biasa mengumpat, kita akan mengumpat sampai tua, dan takkanlah kita nak terus macam tu sampai akhir hayat kita. Dan kita nak berubah. Jadi yang perlu kita ubah adalah hati kita, perasaan kita, dan kita mencari belajar bagaimana cara untuk kita mengawal emosi kita. Itu pahala mujahadah yang sangat besar. Baik. Dan dibagikan satu ayat Quran lah sebagai kata pujuk hati kepada kita kat sini. Kata, ingatlah kan, bila kita mengumpat, setiap kata-kata yang kita ungkapkan itu akan dicatat oleh malaikat. Setiap yang kita umpat itu akan dicatat oleh malaikat. Sedangkan hilangnya stres kita tu belum tentu lagi. Kita ambil contoh gini, kalau ada masalah, misal bergaduh dengan suami, balik kampung, bukan balik kampung, tak balik kampung lagi ni, duduk kat tempat kerja, masuk tempat kerja mengumpat suami, puas tak? Balik nanti mengumpat lagi, kan? Pergi sembang dengan jiran sebelah, mengumpat lagi suami. Cerita yang sama. Maknanya apa tadi? Tak hilang pun stres tadi. Nanti balik kampung, walaupun balik kampungnya tu 3 bulan kemudian, masih lagi mengumpat suami, cerita yang sama. Maksudnya tak hilang pun sebenarnya tekanan kita. Kita cuma rasa macam hilang pada ketika itu, tapi sebenarnya dia tak hilang. Syaitan telah menipu daya kita sehingga kita merasakan, oh, lega bila kita dah cerita.
Padahal sebenarnya benda tu tak hilang. Bahkan dia semakin berproses dalam kepala kita, dan semakin lama dia semakin menguasai diri kita, semakin kita sakit. Dan kita kena ingat, mengumpat ni adalah lafaz yang bila kita ungkapkan, mengumpat ni biasanya negatif, dan memang negatif. Ikut definisi dulu kita bincangkan, dia memang perkara negatif yang ada pada orang. Benda negatif bila kita ungkapkan, dia lama-lama akan sebati dalam air, akan merubah molekul air yang ada dalam badan kita. Dan badan kita ada 70% air. Jadi air tu merubah molekul mengikut apa yang dia dengar. Sebab tu orang yang rajin pergi masjid, orang yang rajin baca Quran, yang rajin dengar pengajian ilmu takkan sama dengan orang yang tak pernah dengar. Tak pernah dengar pengajian ilmu, tak pernah dengar Quran, takkan sama. Sebab molekul air yang ada dalam badan kita tu berubah. Baik. Benda negatif akan mengubah molekul air tu jadi asid, yang akhirnya akan merosak fizikal kita balik. Sebab itulah orang perempuan banyak sakit badan. Antara puncanya bukan hanya sebab mengandung, salin, sebab makanan dah. Antara puncanya juga adalah sebab pemikiran kita yang selalu negatif. Sebab kita selalu cakap benda-benda negatif. Dia cuba belajar untuk bangun tidur je kita nak set dalam kepala kita, hari ni aku nak fikir benda baik. Hari ni aku nak nampak benda baik aja. Kalau boleh, kalau orang tu pakai tutup aurat elok, aku tak nak nampak dah tudung dia tak matching dengan baju ke, tak nak tengok dah kan. Tak nak nampak dah ada baju dia jahit tak habis ke kan. Tak nak nampak dah ada tudung dia jahit tepi tercabut ke, tak nak. Itu semua benda-benda kecil yang negatif, tak nak. Kita nak tengok yang positif je. Setiap hari, setiap pagi kita bangun, tanamkan dalam fikiran kita. Dan supaya kita tu semakin tambah usia kita, semakin baik fikiran kita. Kita minta tolongan Allah SWT juga. Kan? Itu kaedah atau punca yang pertama. Jadi siapa yang pernah mengumpat sebab ini, sebab tertekan, sebab kena marah, sebab rasa benci, kita usahakan untuk kita berhenti. Baik, yang kedua, punca kedua, ingin menjaga hubungan persahabatan. Berapa ramai mengumpat dengan geng. Geng kita datang mengumpat, bercerita kat kita. Lari tak kalau geng kita datang? Kawan baik kita datang mengumpat, dia tengah nak lepas perasaan ni, kita tak lari kan? Sebab kita nak jaga hubungan persahabatan dengan dia. Yang lagi parah bukan takat tak lari, tolong tambah. Dia bagi Ajinomoto 1 gram je, kita tambah lagi segala perisa-perisa lain, segala perencah lain cukup 1 kilo. Sampai dia rasa bahagia sangat berkawan dengan kita, sebab kitalah yang paling memahami perasaan dia. Sedangkan ini ada masalah pada, maknanya kita jadi jatuh, walaupun kita tolong tambah, kita tolong sokong-sokong dia je, tapi kita jatuh juga dosa mengumpat. Kita tambah stres adalah dia dengar masalah orang kan. Dia sebenarnya kalau kaedah kita terima mendengar masalah orang dengan cara yang macam tu, maksudnya kita tolong tambah-tambah, kita tolong sokong-sokong, penat hidup kita ni kan? Saya kalau nak buat cara macam tu, ramailah orang duk cerita masalah. Lepas tu kita nak tolong tambah-tambah, tolong sokong-sokong dia, kita penat. Dan kita sendiri akan serap benda tu jadi stres kat kita. Tapi kan kaedahnya adalah, baik itu masalah kita nak selesaikan. Habis kita selesaikan depan tu, dah berhenti. Jadi maksud sekarang ni, jangan sampai, ni ada peringatan daripada hadis Nabi SAW tentang persahabatan ya. Ada 7 golongan yang salah satunya, 7 golongan ni akan selamat di padang mahsyar, di mana kita akan mendapatkan payung di sana, dan mendapatkan naungan di mana di padang mahsyar sana panasnya terik luar biasa, yang kita tahu peluh kita ada yang sampai ke pinggang, ada sampai dada, ada sampai telinga, ada yang tenggelam dalam peluhnya sendiri. Dalam suasana itu ada payung, tapi payung tu hanya Allah yang boleh bagi. Dan cara nak beli payung tu, sale dah ada kat dunia. Kalau dah mati, sale off, tutup kan, dah tamat tempoh, expired sale. Sale ada kat dunia. Baik, sale-nya apa? Macam mana cara nak beli payung kat padang mahsyar? Salah satunya adalah dengan bersahabat kerana Allah. Ni kawan-kawan kita ni bukan kawan-kawan sekadar dunia, memang ada kawan dunia akhirat. Tapi bukan kawan dunia akhirat tu yang sporting, dengar belaka semua cerita kita, lepas tu tolong tambah tadi 1 kilo aja nombor tu. Itu bukan kawan sejati, itu bukan kawan dunia akhirat. Kita kadang bila ada masalah rumah tangga je soto dengan kawan ni. Kawan ni sangat memahami dia macam mana? Aku tahu kau memang sabar, memahami tu kan? Kau tak boleh bagi muka sangat kat suami kan? Tu memahami tu.
Dan kau kena buat macam ni. Dia pula tukang panas-panaskan lagi. Kita pun rasa kawan ni memang memahami. Tak, bukan itu kawan dunia akhirat. Kawan dunia akhirat adalah kawan yang akan sentiasa menyokong kita kalau kita betul. Dia akan sokong, dia akan bantu kalau kita betul. Dia support kalau kita betul. Dan dia akan membetulkan kita kalau kita salah. Itu kawan dunia akhirat. Jadi kalau yang sentiasa betul je, kita cakap apa pun kat dia sentiasa kata betul, betul-betul, ya semua. Ini bukan kawan dunia akhirat. Mustahil kita tak pernah salah. Mustahil kan? Kalau kita rasa macam bagus kawan ni memahami dah. Dan jangan cari kawan macam ni. Cari kawan yang kalau memang kita salah, dia betulkan. Jadi cara dia bagi lampu hijau. Bila start rasa nak berkawan dengan kawan ni, tengok dia rajin datang surau, rajin datang kuliah, ni boleh buat kawan ni, kita bagi lampu hijau kat dia. Kalau saya buat salah apa-apa, tolong betulkan. Kita pun balas lah. Kalau saya buat salah pun tolong betulkan. Jadi sama-sama, kita sama-sama nak dekat dengan Allah, kita sama-sama nak berkawan dunia dan akhirat. Dan dua sahabat ini yang berkawan kerana Allah. Maksudnya setiap kali dia bertemu, memang bertemu untuk melaksanakan kewajipan. Memang bertemu untuk kebaikan. Kemudian setiap kali dia berpisah dia juga kerana Allah. Maksudnya berpisah untuk melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Jadi misal kawan pengajian kan, kita datang kuliah sama-sama untuk mendengar kuliah, untuk menambahkan ilmu. Kemudian nanti habis kuliah kita pisah. Pisah kenapa? Sebab kita nak melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Setiap kali kita buat temu janji untuk berjumpa, itu adalah untuk diskusi ilmiah, itu adalah untuk saling menambahkan keimanan. Itulah sahabat yang dunia akhirat. Sahabat yang macam ni, kalau kita berkawan dengan cara macam ni kat dunia, di akhirat nanti kita dapat payung di padang mahsyar. Jadi kawan-kawan kita ni memang boleh bawa ke syurga. Dan bukan sekadar kawan-kawan yang sekadar kawan macam biasa, tak. Kita berkawan dan bersahabat kerana Allah, itu boleh bawa kita ke syurga. Kawan-kawan ni jugalah yang nanti kalau misalnya salah seorangnya masuk ke syurga, dia boleh tarik kawan dia masuk ke syurga sekali. Jadi maknanya kalau tadi kita berkawan dengan dia dan kita ikat persahabatan kita dengan mengumpat tadi, maka kita bukan persahabatan kita tu bukan persahabatan kerana Allah. Maka kita akan menjadi musuh ketat di akhirat nanti. Nabi pesan tu, kan? Al-akhilla, sahabat-sahabat ini akan menjadi musuh ketat di akhirat nanti. Kenapa? Baik, contoh bila kita mengumpat dengan kawan baik kita ni, bila di akhirat nanti seorang didakwa, kan? Allah kata kau ni mengumpat dah seguni ni, kan? Tak boleh ni nak masuk syurga, pasal seguni ni kena masuk neraka lah. Dia pun perangai kita ni gini, dekat akhirat kita akan cari siapa pun yang boleh disalahkan atas semua perbuatan kita. Itu perangai kita. Allah dah bagi tahu. Kan? Cerita dia, itu kisah yang akan berlaku dan pasti berlaku. Baik, apa yang terjadi? Kita cari ni, siapa dia yang buat aku mengumpat seguni? Tentulah yang mendengar kan? Kalau tak ada orang mendengar, mana kita nak mengumpat? Boleh kita pergi cakap dengan tiang. Tadi kan bos marah. Tak ada guna pun. Kan kita pun rasa macam tak puas. Kita tarik habis kawan-kawan yang dengar kita mengumpat tu, dan kita kata aku jadi mengumpat sebanyak ini sebab ada kawan baik aku ni lah. Tukang dengar aku mengumpat. Setiap kali aku nak mengumpat dia ya je. Kalau aku tak boleh masuk syurga, dia pun tak boleh. Kawan baik tu kata aku dengar je pun. Aku tak buat apa-apa pun, aku dengar je. Dah lah aku tambah stres. Dengar cerita kau, lepas tu kau nak tarik aku masuk neraka. Masa tu kita selfish. Memang Allah dah bagi tahu manusia akan selfish masa tu. Tak ada siapa akan sanggup berkorban untuk orang lain. Tak ada siapa yang akan kata tak apalah, saya sayang anak saya, kalau anak saya kena masuk neraka, gantikanlah dengan saya. Tak ada orang macam tu dekat akhirat. Tak ada siapa nak masuk, walaupun anak beranak. Semua akan selfish. Maka pada ketika tu kita katakan bahawa kalau aku tak boleh masuk syurga sebab mengumpat, maka dia yang mendengar tak boleh. Yang mendengar tu kata aku dengar je, takkanlah kena juga. Yang kawan tu kata tak kira lah dengar tak dengar, yang penting sebab ada aku jadi mengumpat. Bergaduh dua orang ni, akhirnya dua-dua masuk neraka. Itu yang kita kata maknanya sahabat yang baik, sahabat yang sangat rapat masa kat dunia itu boleh jadi musuh yang paling ketat ke akhirat nanti, kalau dia adalah sahabat yang menyebabkan kita melakukan maksiat. Jadi jangan ikat persahabatan kita dengan mengumpat. Kadang-kadang si A, kawan kita tu mengumpat si A,
Kita sebab nak jaga hubungan dengan kawan kita, kita pun mengumpat juga, aku pun dah lama tak puas hati dengan dia, gitu. Tambah, oh rupanya kita geng sebab kita sama-sama tak suka orang yang sama. Ini persahabatan yang bahaya dan kita jangan teruskan. Maknanya jangan ikat persahabatan dengan maksiat. Kalau memang akhirnya kawan tu kata, "Dahlah kau ni memang tak sporting, tak nak dengar aku ngumpat, sudah, tak nak kawan sudah." Sebab untuk apa kita berkawan dengan orang yang akhirnya bawa kita kepada maksiat? Itu konsep dia. Jadi sekarang cek balik punca. Jangan sampai kita menjaga persahabatan kita dengan cara mengumpat. Kita tak perlu sahabat yang akhirnya akan bergaduh dengan kita di akhirat nanti. Baik, yang ketiga, muka surat 184. Punca dia, punca yang ketiga adalah ingin mengangkat diri dan menjatuhkan orang lain. Baik, kalau ini punca dia, kita tengok pada hadis di bawah tu, Nabi sebut, "Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardan nas anhu, wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah sakhatallahu alaihi wa askhata alaihi nas." Barang siapa yang mencari redha Allah dengan murka manusia, maka Allah redha kepadanya dan manusia juga redha kepadanya. Dan barang siapa mencari redha manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah murka kepadanya dan manusia juga akan murka kepadanya. Baik. Ini ubat dia lah, kan? Ubat dia, hadis ni dah bagi tahu, siapa yang cari keredaan Allah, maknanya siapa yang nak Allah sayang dia dengan cara manusia benci dia, maka Allah akan redha kepada dia dan manusia juga akan redha kepada dia. Itu janji Allah. Manusia benci tak apa, yang penting Allah sayang kita. Okay. Tapi barang siapa yang mencari keredaan manusia, maknanya kita nak orang sayang kita dengan cara buat Allah benci kita, maka Allah akan benci kita dan manusia juga akan benci kita. Ini janji Allah, dan percayalah, janji Allah tu pasti. Ini maksudnya, kalau sampai kita buat maksiat hanya untuk mendapatkan kasih sayang manusia, maka percayalah satu ketika Allah dah confirm benci kita, manusia juga satu ketika akan benci kita. Kita sebenarnya bila jumpa dengan kaki mengumpat, ada risau tak? Dia ni ngumpat orang beria, tata kita pun diumpatnya juga. Dah dia memang kaki mengumpat. Kan? Jadi sebenarnya akhirnya orang jadi tak suka. Dia ni asal jumpa pergi mana-mana je gosip tak sudah. Kaki gosip. Kan? Cerita macam-macam. Akhirnya kita pun rasa tak selesa. Walaupun di depannya memang kita layan je, tapi memang kita rasa tak selesa. Maknanya sebenarnya dia telah pun mendapatkan kemarahan Allah dan juga kebencian manusia ketika dia cuba untuk dekat dengan manusia melalui jalan maksiat. Jadi itu janji Allah. Jadi kadang-kadang memang kita jadi mengumpat tu sebab kita nak angkat diri kita, kita nak jatuhkan orang lain. Dan misalnya bos lantik kawan kita. Kawan kita tu tak pandai pun bidang tu. Kita kata, "Bos, sebenarnya yang lagi pandai buat kerja ni saya, bos." Kan? Kita pun mengumpat kawan tu dengan menjatuhkan dia. Nak cerita kita lagi pandai. Atau kadang-kadang orang hantar makanan, jiran hantar makanan kat kita. Kita pun kata, ni cara dia buat ni tak kena ni. Kan? Sepatutnya gini-gini. Kita jatuhkan. Kan jiran tu kita kata, dia ni tak pandai masak lah, baik tak payah hantar lah, kita kata. Kan? Saya lagi pandai gitu. Sebab nak bagi tahu kita lagi pandai, kita jatuhkan orang lain. Tu jangan sampai kita menjatuhkan orang lain untuk mengangkat diri kita. Ini juga adalah punca kenapa kita jadi mengumpat. Dan kita jadi mencungkil-cungkil kelemahan orang lain untuk kita mengangkat kedudukan kita. Walaupun mungkin betul kita lebih baik daripada dia dalam bab itu, tapi kaedahnya jangan dengan cara menjatuhkan dia. Kaedah terpulanglah dengan cara masing-masing. Macam mana cara kita nak kita nak kedepankan bakat kita tu, cara masing-masing. Tapi jangan sampai dengan cara menjatuhkan orang lain. Saya ni pandai buat ni, tak macam orang tu. Pun sama. Menjatuhkan. Baik. Punca yang keempat, ingin bergurau senda dan membuatkan orang lain ketawa. Ini banyak kalau zaman sekarang, video YouTube ataupun lukis poster pun termasuk, bukan hanya bercakap. Jadi kita nak buat orang ketawa, kita mengumpat. Atau kadang-kadang kita bercerita, contoh, tadi kan Kak PA tu jatuh longkang. Oh ya ke? Jatuh longkang juga dia. Sebelum ni belagak kan. Tengok orang jatuh longkang, ketawa. Padan muka dia. Ketawalah ramai-ramai.
Tapi maknanya apa? Kita dah bercerita dia, keaiban dia untuk membuatkan orang lain ketawa. Video-video parodi itu mengumpat. Status dia mengumpat. Kalau tengok tajuk parodi, jangan buka. Kalau buka, kita dapat dosa mengumpat. Tapi best kan selalunya. Selalunya best video-video ni kan. Sebab dia buat semula aksi orang tu lebih dahsyat daripada orang tu. Ya, sampai orang ketawa-ketawa. Maknanya apa? Dia buat video tu kita kata menonjolkan kelemahan orang lain. Misal dia tiru cara cakap orang, kan? Tapi dia tiru tu sampai buat orang ketawa lah, kan? Maknanya tujuannya membuatkan orang ketawa, itu mengumpat. Dan bila kita ketawa, kita seronok dengan video tu, tambah forward pula, tu lagilah maknanya kita mengumpat. Dia ramai orang tak perasan kan. Kita ingat lawak-lawak je. Ingat gurau senda dalam Islam itu ada had dia. Tak boleh gurau senda sampai bawa kepada dosa. Ini antaranya lah. Yang bawa kepada dosa adalah kita bergurau senda tapi kita membuka keaiban orang lain. Tak boleh bergurau senda sampai kita menyakiti orang lain. Kan biasa orang gurau, kalau zaman budak-budak dulu, orang tu nak duduk, kita tarik kursi. Itu tak boleh tu. Bertentangan dengan syariat. Sebab apa? Orang tu jatuh, siapa tak sakit jatuh atas lantai? Tambah dalam keadaan dia bajet duduk atas kursi. Kursi hilang. Memang sakit, maknanya menyakiti, tak boleh. Kan? Kita bergurau senda dengan bajet, nak target, nak buat orang ketawa. Tapi caranya dengan buat parodi, maknanya kita mengumpat orang lain. Itu pun melampau, tak boleh. Itu termasuk gurau senda yang melampau. Kita ambil video-video keadaan orang tu, misal kata dia makan comot, kan? Kita ni punya kontrol makan ayu kan. Tiba-tiba makan kat rumah comot. Orang ambil video yang kat rumah tu, kan? Lepas tu upload kat YouTube. Kita makan kat office punya lah ayu kan. Orang upload keaiban kita tu, makan comot masa kat rumah. Yang upload tu bukan orang lain, anak sendiri. Dia tak kerti, dia kira nak buat hak mana lawak-lawak je. Dia tak tahu had dia, kan? Jadi akhirnya tersebar keaiban. Itu pun termasuk mengumpat. Jadi maknanya gurau senda yang tidak dibolehkan. Jadi kalau kita rasa nak buat lawak kat orang, jangan sampai mengumpat. Itu kena hati-hati. Dan jangan sampai mengumpat ni maksudnya kita bawa cerita keaiban orang lain. Mungkin orang ketawa tapi itu dosa. Jadi kalau itulah punca dia, maka ingat hadis Nabi SAW sebut, wailul lilladhi yuhaddithu fayakdhibu liyudhika bihil qawm wailul lahu. Celakalah orang yang bercakap dan berdusta untuk membuatkan manusia ketawa. Celakalah dia. Memang ada hadis Nabi sebut. Celakalah orang yang akhirnya bercakap bohong ataupun akhirnya bermaksiat dengan kata-kata dia untuk buat orang ketawa. Jadi lawak-lawak ni memang kena ada kawalan. Program lawak ke apa, Maharani lawak ke kan. Yang lawak-lawak tu, kawalan dia adalah jangan sampai kita melakukan dosa, jangan sampai apa lagi kita berdusta, kita cakap bohong semata-mata untuk orang ketawa. Itu had dia. Baik, punca yang kelima, bertujuan mengejek, menghina atau memperkecilkan orang lain dengan gelaran-gelaran tertentu yang tidak disukainya atau dengan kekurangan yang ada padanya. Ni biasa kan, orang tu contoh, orang tu kita geram lah tengok gedik-gedik, contoh kan. Memanglah geram, ya gedik tu perempuan gedik kat rumah tak apa, gedik kat luar memang ada masalah, berdosa. Tambah depan Nabi Nabi, kalau time nak suruh kawan lelaki belanja makan, dia gedik-gedik dia kan, depan meja kawan lelaki tu, dosa tu kan. Perempuan memang mudah terdedah pada dosa. Bila bekerja ni kena ambil berat lah benda-benda tu. Mana ada orang nak pujuk orang belanja makan cakap kasar-kasar? Mana ada nak cakap tegas-tegas nak pujuk kawan belanja makan? Cakap dengan kawan lelaki, belanja saya makan nasi ayam Hainan. Orang tak belanja. Dia memang akan ubahlah tune dia. Tune dia tu jadi manja, jadi dengan gedik-gedik dia, dengan berdiri sengit-sengit dia kan. Jadi itu semua boleh mengundang pada dosa. Kalau kawan perempuan tak apa, kawan lelaki kan? Jadi maknanya tu konsepnya, kita kata bila kita geram tengok, misal kata kita geram lah tengok dia tu gedik-gedik, baik, kita pun akhirnya mengumpat dia kepada orang lain dengan kita kata sebab kita nak ejek dia tu gedik sangat, kita nak ejek dia, kita cerita ke orang lain. Itu pun dosa, walaupun memang orang tu berdosa, tapi bukan cara dia kita bercerita dan mengumpat pada orang lain kan.
Kalau orang pakai baju ketat ke, dedahkan aurat, ya orang tu memang dosa, tapi bukan caranya kita balik bercerita pada orang lain. Caranya adalah kalau rasa itu salah, betulkan. Kan? Kalau rasa salah, betulkan. Kalau tak boleh betulkan, doakan. Dah selesai. Balik tak payah cerita kat siapa-siapa. Itu kaedah dia. Baik, jadi kalau misalnya kita ni rasa nak mengejek orang, akhirnya kita panggil minah gedik, gitu jadi mengumpat walaupun sepatah. Orang Melayu kita suka kan gelar-gelar orang dengan mat botak, pak mat gemuk, minah buncit. Orang kita suka dengan mat tempang, apa lagi yang dia ambil yang negatif saja. Kan? Baik, itu tu mengumpat walaupun sekadar sepatah. Mengumpat, dia jatuh mengumpat sebab orang boleh faham. Baik. Kalau kita akhirnya melabelkan orang dengan kata-kata yang seumpama ini, maka ingatlah kan, Allah bagi tahu kat kita, inna akramakum innallahi atqakum, bahawa sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kita adalah yang paling bertakwa, dan kita tak tahu siapa antara kita dan dia yang lebih takwa. Walaupun kita nampak dia tu takwa kot mana, tak tahu perangai macam tu, tak, kita tak tahu, sebab takwa tu dalam hati. Apalagi kita tak tahu akhir hayat kita, siapa yang akan husnul khatimah antara kita dan dia, kita tak tahu. Jadi maknanya kena ingat yang itu supaya kita dapat elakkan punca ni, iaitu punca untuk merendahkan orang lain. Kita kalau boleh cuba belajar untuk tidak memandang orang lain tu lebih rendah daripada kita. Sebab pandangan yang macam tu dah ada bibit-bibit apa yang dilakukan oleh iblis ketika dia mengatakan bahawa ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Itu punca iblis keluar daripada syurga. Dia rasa lebih baik daripada Nabi Adam. Jadi jangan ada perasaan tu dalam hati kita. Walaupun semua orang kata macam tu, tapi jangan ada perasaan kita lebih baik daripada orang lain. Kita ada kelebihan masing-masing. Dia ada kelebihan dia sendiri, kita ada kelebihan kita sendiri. Jadi kelebihan masing-masing tu ada tempat masing-masing. Buang perasaan aku lebih baik daripada dia. Baik, yang keenam, punca yang keenam adalah kerana masa lapang yang banyak, tidak ada pekerjaan, lalu mereka mengisi masa kosong dengan bercerita mengenai kekurangan orang lain. Ni tak ada kerja, kita kata. Tak ada kerja ni, tak tahu nak buat apa gitu. Sampai duk mengumpat orang lain gitu. Sampai duk bercerita pasal orang lain, tak ada kerja ke kita gitu. Memang tak ada kerja lah ni. Tak ada kerja. Lepas tu kadang-kadang kalau kita cerita dulu apa, minah makcik-makcik bawang, makcik bawang tak ada kerja lah. Dan sambil dia kupas bawang, dia tak ada kerja. Dia ngumpat sana, ngumpat sini, cerita habis satu kampung. Hari ni makcik bawang bukan duduk kat kampung je, masuk bandar dah. Jadi maknanya bila kita bercerita tentang orang lain, kadang kita kehabisan pekerjaan, yang maksudnya cuba hitungkan zikir kita dalam sehari berapa banyak sampai kita sempat nak mengumpat orang lain. Sedangkan sepatutnya lidah yang kita gunakan untuk mengumpat tu, kita gunakan untuk berzikir. Itu maksud tak ada kerja ni. Bukan kata, lepas tu bila kata rajin sangat mengumpat, orang kata tak ada kerja kau. Saya busy. Bila time orang tanya kerja, kenapa tak siap ni? Oh, tak sempat. Padahal membawang sempat. Jadi tu silap jadual tu. Kena betulkan jadual membawang, jadual buat kerja. Jadi maknanya membawang tu keluarkan daripada jadual hidup kita. Memang kekurangan pekerjaan. Bila tak ada benda sangat, akhirnya kita sedarlah kalau kita ni banyak membawang, banyak mengumpat, tu maknanya kita tak cukup kerja. Carilah kerja lagi, bukan cari kerja overtime. Buatlah pekerjaan ibadah-ibadah yang boleh menambahkan pahala kita di sisi Allah SWT. Baik, kalau sampai kita tu buat benda-benda macam ni sebab tak tahu nak buat apa dah, tak ada kerja, kan? Maka ingatlah pesan Nabi. Ni ubat dia, pesan Nabi dah pesan. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang selalu dilalaikan oleh manusia. Dua tu apa? Satu, kesihatan, dan yang kedua, masa lapang. Nabi dah pesan, memang lalai tu maksudnya apa? Masa kita sihat, kita buat maksiat. Itu maksud dia lalai. Masa kita ada masa lapang, kita buat maksiat. Misalnya waktu ni waktu rehat kan? Okey, waktu rehat, masa lapang. Baik, yang tak datang pengajian, apa dia tengah buat? Kita sangka baiklah dia orang tengah buat kerja-kerja yang lain, kan? Adalah banyak lagi kerja-kerja lain. Tapi yang membawang, maknanya yang membawang pada masa ini, dia sedang lalai dengan nikmat masa lapang. Kalau kita sihat ni, dalam keadaan sihat, kita shopping keliling. Sekarang tak boleh nak shopping sangat, kan? Kena PKP, masih lagi kena kawal, tak boleh nak shopping sangat. Tapi maknanya
Kita pergi berjalan merayau rata-rata sampai bila kata bab solat, tak ada pula tambah solat sunat. Tak ada kita tambah dengan ibadat-ibadat sunat. Maknanya kita dah lalai dengan kesihatan. Itu maksud dia, lalai dengan masa lapang dan lalai dengan kesihatan. Jadi kalau kita duduk mengumpat, maknanya kita dah lalai dengan masa lapang yang Allah bagi. Ini saham harta kita. Harta kita kat dunia adalah masa. Masa tu nanti yang akan dihitung oleh Allah, dihisap di hadapan Allah SWT. Baik, yang ketujuh, puncanya ingin mengampu majikan atau pihak atasan supaya lebih akrab dengan mereka, sekaligus akan dapat memperolehi manfaat-manfaat dunia yang tertentu seperti pangkat, harta dan cinta manusia. Biasa nak bodek kan? Nak bodek bos, kita mengumpat kawan kita kan? Bos memang dah tak suka dengan kawan kita tu. Kita pun naik sekali lah dengan bos kan, sampailah bos akhirnya sayang kita. Kalau ini cara dia kita nak dapat kasih sayang manusia, untuk membodek sampai kita akhirnya mengumpat, maknanya kita ni tak layak jadi pekerja. Maksudnya itulah antara risiko orang perempuan kalau nak kerja. Fikirkan semua ni. Kita bekerja melakukan perkara sunat sunat membantu ekonomi rumah tangga kan? Mungkin dengan kita bekerja, kita ada gaji yang kita boleh bersedekah. Ada banyak benda-benda sunat kita boleh buat. Tapi ingat, jangan sampai dalam kita melakukan benda sunat ni kita buat dosa. Akhirnya sebab bekerja, kita kenal ramai orang, ramailah kena mengumpat. Dan kalau tak kenal ramai orang, paling kurang jiran sebelah aja kena. Sebab dah memang kaki mengumpat. Jadi jaga yang itu. Maknanya kita buat kerja sunat, dan kita bekerja datang pejabat ni benda sunat. Jangan sampai kita buat maksiat, sama ada mengumpat ataupun mendedahkan aurat, ataupun akhirnya meninggalkan kewajipan jadi tak solat. Sebab memang itu agak rumit bagi wanita kan. Contoh kalau bab solat ni kadang-kadang yang jadi rumit sebab kerja tu 8 jam. Mula daripada lepas subuh dah mula siap-siap kan? Kalau tiba-tiba bangun terlewat, katalah tengah hujung-hujung kepada uzur, yang sepatutnya dah mandi dah tu, sebelum pergi kerja dah mandi wajib. Tapi sebab bangun lewat, akhirnya siap-siap tak mandi wajib, terus pergi kerja, langkau zuhur dan asar, tak solat kan? Balik baru mandi. Maknanya kita dah tinggalkan dengan sengaja 2 waktu solat ni. Maknanya kalau kita tu tak pandai nak atur betul-betul disiplin jadual kita, maknanya kita bekerja jadi maksiat pada kita. Itu kena jaga betul-betul. Bukan maknanya tak boleh bekerja, tak. Bagi perhatian kepada benda-benda yang asas ni, supaya kita betul bekerja dapat pahala. Dan jangan sampai kita jadi dosa pula sebab bekerja, sebab meninggalkan kewajipan asas kita. Ada orang yang bekerja, yang ni ada di satu pejabat tu, dia kata ada orang dia kerja, dia kata dia tak pernah nampak kawan ni solat. Akhirnya adalah yang terbuka mulut tanya, ahli pengajian ni lah, dia pun buka mulut tanya, tanyalah, awak solat, awak tak solat ke, tanya kan. Jom solat, dia ajak jom solat. Tak, saya jamak, tiap-tiap hari jamak. Jamak balik rumah nanti dia jamak kan, 5 waktu dia jamak sekaligus, tiap-tiap hari. Mazhab mana tak tahu kan? Tak ada mazhab macam tu kan? Ini memang tak boleh kan? Memang salah apa yang dia buat. Tapi maksudnya pekerjaan itu dah jadi dosa kepada dia. Memang orang perempuan susah sikit kan nak solat, sebab daripada start nak tanggal tudung pinnya ada 6 biji kan. Itu dengan stocking, dengan kalau ada sarung lengan, nak ambil wuduk susah. Nak pakai balik lagi memang makan masa yang sangat lama. Akhirnya yang malas nak tanggal make up apa semua kan. Jadi akhirnya tinggalkan solat. Maknanya pekerjaan bukanlah benda yang baik untuk dia. Orang lelaki lain, dia tak ada make up, dia tak ada tanggal-tanggal, dia terus je buka selipar, buka kasut, dah terus wuduk. Ada stocking sikit, kat pejabat pakai stocking, okey, dia buka stocking, dah selesai wuduk, pakai balik stocking, selesai. Jadi dia dalam masa 10 minit selesai semua. Kita 10 minit baru sudah duduk kat paip tu kan? Baru nak masuk langkah kaki kat dalam surau kan? Jadi itu maknanya memang akan mujahadah yang lebih besar, tapi dia boleh jadi pahala yang lebih besar kalau kita menjaga kewajipan kita, melaksanakan kewajipan kita, dan kita meninggalkan maksiat sepanjang bekerja, dapatlah pahala tambahan kan? Tapi kalau kita akhirnya tambah maksiat, lepas tu tinggal kewajipan, jadi bekerja ni tak jadi pahala tambahan. Dia tolong tampung, tolak tambah lain kali kosong kan? Jadi maknanya antara risiko yang kita kena jaga, dan kita mintalah supaya Allah bantu kita, bagi kekuatan kepada kita. Sebab tu bekerja kena niat betul-betul niat kita tu apa gitu.
supaya dia betul-betul menjadi pahala kepada kita, saham di akhirat nanti. Kalau sekadar kita kerja sebab nak gaji, rugi, pahala tak ada, penat lagi ada. Baik, jadi ini satu lagi, mengampu buat bodek-bodek ni pun satu hal. Kita ni orang perempuan satu, dengan emosi tu kita tak mau orang benci kita. Kita suka sangat kalau orang suka kita, dan orang sayang kita tu kita seronok sangat. Jadi akhirnya dengan tu kita pun mengampu, membodek dengan cara mengumpat. Itu yang kita kena, maknanya tune ataupun kita kawal hati kita tu, jangan sampai kita nak mengharapkan manusia sayang kepada kita dengan cara macam tu. Jadi kadang-kadang kan, bila dah berhadapan dengan manusia kaki bodek ni, kita penat. Kita tengok pun tak penat ke hidup dia. Kita pun rasa kalau hidup kita tu kerja nak mengampu, kerja nak bodek orang tu pun ni, penat hidup kita. Kita tak hidup di alam nyata. Mati nanti baru kita tersedar, ya Allah, hidup kat dunia dulu aku buat apa? Duk kerja bodek sana, bodek sini, letih hidup kita. Kita tak menjadi diri kita yang sebenar. Saya kan ada jumpa, bila jumpa lah orang macam ni, contoh kan, satu situasi, saya ketua unit tu, dia AJK. Biasa-biasa memang tak pernah buat kerja lah kan. Kalau time program tak pernah muncul kan. Time meeting datanglah sebab ada allowance kan. Lepas tu minta pendapat, tak pernah lah aktif, kita kata kan. Sampai nak dekat pemilihan semula, tiba-tiba datang Ustazah, tiba-tiba main peluk. Saya kata seumur hidup tak pernah peluk saya. Time pemilihan peluk, saya kata letihnya hidup macam ni. Tak letih ke dia hidup macam tu kan? Time pemilihan tiba-tiba datang kelas, sebelum tu tak pernah datang kan. Jadi kan akhirnya kita tu tak menjadi diri kita. Kita melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan sesuatu yang dalam jangka masa pendek. Penat hidup macam tu. Dan yang paling rugi, mati kita menyesal. Setelah mati kita terkejut dengan apa yang kita dah buat kat dunia dulu. Kita menyesal melakukan semua benda-benda yang macam tu. Hiduplah dengan diri kita yang sebenar. Kita beramal ibadah, kita melakukan pekerjaan kita untuk mendapatkan keredaan Allah kan? Dan Allah dah janji kan, kalau Allah sayang kita tu, pasti manusia akan sayang kita, walaupun zahirnya dia buat macam benci kita. Sama dengan Nabi Muhammad SAW kan, Allah sayang dia, kekasih Allah. Tapi banyak kan manusia benci. Walaupun manusia benci secara zahir sampai nak bunuh Nabi, tapi dalam hati sebenarnya sayang. Itu yang kita nak sebenarnya. Yang dalam hati dia sebenarnya respect kan? Walaupun dia, secara zahir dia memusuhi kan? Baik, yang ke-8, lantaran kekurangan ilmu. Punca ke-8, disebabkan kekurangan ilmu, seseorang mungkin tidak mempunyai perkara baik dan berfaedah yang dapat dibicarakan ketika berbual, hingga akhirnya dia berbicara mengenai kekurangan orang lain. Sebab tak cukup ilmu. Kita ni kalau sembang, kita hanya akan sembang benda yang ada dalam fikiran kita. Tak mungkin kita kalau nak sembang, duduk lepak-lepak kat kafe contohnya, kita nampak kawan-kawan kita duduk semeja, kita pun tumpang duduk semeja. Nak start je sembang, kita kata tunggu sekejap, saya nak pergi ambil buku Rahsia Wanita Syurga. Poin pertama. Itu bukan sembang, tu kuliah. Jadi kalau sembang, memang akan keluar benda dalam kepala kita. Apa yang ada dalam kepala kita? Orang yang tak ada ilmu, dia akan keluarlah cerita pasal benda-benda yang dia tengok. Sebab tu kan, kalau mak-mak tak ada lain, dia cerita pasal anak, pasal suami kan? Sebab tu je depan mata dia tiap-tiap hari. Kan? Kalau yang kerja kat pejabat, dia cerita kawan-kawan pejabat kan? Kalau yang duduk kat rumah tu, yang kat kampung Makcik Bawang tu, dia cerita orang kampung. Benda yang ada dalam kepala dia, yang dia tengok tiap-tiap hari. Jadi sebenarnya untuk elakkan yang ini, maka kaedahnya tambahkan ilmu, supaya setiap kali kita sembang ada ilmu yang keluar. Contoh ni, kalau masuk dalam kepala kita betul apa yang kita belajar hari ni, sekali sembang kita kata, kita boleh bawa cerita, tahu tak kita ngumpat ni pasal apa? Pasal kita tak cukup ilmu kan? Jom lepas ni kita pergi kuliah rajin-rajin sikit. Bukan setakat kuliah online. Kuliah online pun kita follow juga. Jadi maknanya kita keluar benda yang kita fikirkan. Jadi sebab tu kita kata kalau nak bercakap di hadapan ni, apa yang ada dalam fikiran saya lah yang keluar. Kalau saya tak baca kitab tiap-tiap hari, saya tak bersama dengan ilmu, mungkin keluar agak benda yang bukan daripada kitab. Jadi maknanya kita masing-masing pun, apa yang kita ungkapkan adalah apa yang ada dalam fikiran kita. Jadi elakkan daripada selalu memerhatikan orang-orang lain, manusia-manusia lain yang tak perlu kita perhatikan. Supaya kita tu tak terlalu banyak akhirnya membuka keaiban orang lain. Baik, jadi maknanya ini punca dia kurang ilmu
Dan kalau inilah punca dia, maka Nabi SAW dah pesan kat kita, dia kata siapa yang sempurna keimanannya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkatalah dengan yang baik atau diam. Dua saja pilihan. Kalau betul kita beriman, dua saja. Kalau nak bercakap, sama ada bercakap kita tu ada pahala, baik maksudnya ada pahala, atau kalau tak boleh nak cakap benda ada pahala, diam. Jadi setiap kali nak bercakap, fikir dulu. Kita ni kadang cakap dulu baru fikir. Lepas cakap, oops, tersilap. Kita kena belajar fikir dulu baru cakap. Dan sebab pilihan orang beriman sama ada boleh cakap benda yang ada pahala, ataupun kalau tak boleh benda tu ada pahala, dah diam. Jadi maknanya kalau nak mengumpat, cancel, diam. Itu baru betul kita beriman. Kalau kita kata saya memang beriman tapi kali ni lemah sikit, tu maknanya memang hilang iman lah waktu tu. Nak lepas juga mengumpat, kan? Lemah tu tiap-tiap hari masalahnya, kan? Baik, itu 9 punca. Yang ke-9, terakhir 9. Tengok, lantaran kejahilan tidak mengetahui akan dosa mengumpat, bentuk-bentuk umpatan dan sebagainya, hingga akhirnya mereka menganggap bahawa apa yang diperbuatkan itu bukan salah satu dari perbuatan mengumpat. Sebab kita tak tahu tentang mengumpat. Baik, ini yang datang kuliah ni sepatutnya terkecuali. Maknanya kita dah tahu mengumpat tu apa. Baik, definisi mengumpat bagi semula, ingat tak? Dah tinggal lama dah, bila tahu tu, sebelum PKP lagi, awal bab ni. Mengumpat maksudnya apa? Definisi dia. Ada 4 benda yang mesti ada. Kalau ada ni, confirm mengumpat. 1. Okay, kita ulang kaji. 1. Ni penutup. Ingat balik, ni kena hafal. Kalau ada 4 ni memang mengumpat. 1. Kekurangan orang lain. Dia memang kekurangan. Kalau kelebihan dia tak kira mengumpat. Kekurangan orang lain. Yang kedua, berlega. Bukan, 1 tu kekurangan orang lain yang berlega dalam fikiran kita, yang kita fikirkan. Sebab orang tu dah tak ada kan, kita fikirkan dalam kepala kita. Yang kedua, kita zahirkan. Zahir tu boleh jadi melalui lisan, boleh jadi perbuatan, boleh jadi memek muka, tulisan, video, semua tu. Apa saja cara, kan? Kita zahirkan. Yang ketiga, tanpa ada orang tu, dengan ketiadaan orang tu. Kira cakap belakang. Kalau cakap depan, dia bukan mengumpat. Kalau bukan mengumpat, makna boleh ke? Tak boleh juga. Sebab tu makna mengutuk. Mengutuk makna menyakiti orang, tak boleh, kan? Baik, cuma kalau nak masuk mengumpat ni, dia cakap belakang. Walaupun waktu dia bercakap, tiba-tiba kawan tu muncul di belakangnya, tu kira cakap belakang juga. Sebab dia memang ada niat untuk cakap belakang. Baik, yang keempat, kalau orang tu tahu dia tak suka, kan? Kalau orang tu tahu dia tak suka, cukup 4 ni, maknanya dia mengumpat. Baik, kadang-kadang orang tak tahu dia mengumpat, sebab tu dia jadi mengumpat. Contoh, dia tengah mengumpat, ada orang tegur, awak mengumpat bukanlah, ni bukan mengumpat, ni betul-betul. Yang betul-betul tu lah mengumpat, kan? Kalau tak betul, jadi apa? Fitnah. Kalau betul, mengumpat. Kalau tak betul, fitnah. Jadi bercakap tentang kekurangan, keburukan orang lain, itu confirm dosa. Sama ada dosa memfitnah atau dosa mengumpat. Dua-dua dosa. Jadi sebab apa dia boleh jawab macam tu? Sebab dia tak tahu mengumpat tu apa. Lepas ni boleh potong video ni, bagi tahu kat dia, ini dia definisi mengumpat. Supaya dia tahu lepas ni yang awak buat tu mengumpat, kan? Walaupun betul-betul, memang betul-betul je dah mengumpat. Kalau tak betul, memang bukan mengumpat. Kalau tak betul, tu fitnah. Okay? Baik, kalau kita kata disebabkan kejahilan, maka kita ingatlah, kan, Allah suruh kita belajar, kan? Allah suruh kita belajar, dan menuntut ilmu itulah penting untuk kita. Di hadapan Allah, kita tak boleh bagi alasan kita tak tahu. Boleh tak Allah kata, awak ni mengumpat 1 tan lori setiap hari, macam mana ni buat dosa macam ni? Kata, bila masa saya mengumpat? Tanya balik. Ni 1, 2, 3, 4 senarai balik. Mengumpat kan ni? Ni semua benda betul saya cerita ni, bukan mengumpat. Loh, inilah mengumpat. Dia kata, oh ya ke? Boleh jawab gitu depan Allah. Kena balik. Siapa suruh tak ngaji? Kan aku dah bagi kau akal untuk berfikir. Aku bagi kau masa lapang. Aku bagi kau kesempatan pengajian ilmu banyak. Bukan hanya di pejabat, di rata-rata ada. Kan kita boleh dapatkan, tapi kita tak menuntut ilmu, maka kita tetap juga kena dosa tu, kan? Baik, insyaAllah kita mesti setakat tu dulu untuk tips yang pertama dulu sebagai orang mengumpat. Daripada 9 punca tu, cuba cek balik. Kadang-kadang 99 tu punca kita, kan?
Jadi cari balik dan juga kita cuba atasi. Mudah-mudahan kita jumpa sekali lagi dah kurang sikit mengumpat. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada bawa satu beg buku ni. Saya nak bagi untuk surau ni, mungkin ada perpustakaan kat sini.